masa ISA pun ramai juga kita-kita je yang belum kena tangkap masa ISA. Tapi isu dia ialah kita tahu ISA itu undang-undang yang buat sebelah, kita tukar kepada undang-undang hari ini yang mana kita tengok kepada subjek spesifik yang mana sahabat saya Baling sebut, iaitu bila kita bercakap tentang teroris. Saya nak bercakap tentang war of terror. War of terror ni, terorisme ni sebenarnya Tuan Speaker, dia tidak menggunakan proses-proses undang-undang meminda kerajaan. Sebusuk-busuk pembangkang pun dia pergi pilihan raya, dia tak adalah bom-bom. Tapi tak tahulah Baling, sebab dalam akta semalam dia tidak mendefinisikan bahawa isu politik ke semangat politik. Tetapi kalau orang politik itu adalah ahli sesuatu kumpulan teroris, dia pun akan kena tangkap. Tidak adanya beza orang politik dengan orang bukan politik. Tetapi isunya dalam perkara ini, hari ini yang kita bincang rang undang-undang hari ini spesifik kepada isu langkah-langkah khas. Tapi saya setuju dengan sahabat-sahabat saya. Ya, bagi saya, bangun. langkah-langkah khas ni kena lebih luas. Takkan hanya bercakap tentang pasport, kompaun pasport, tapi kemungkinan seperti kata fasal yang terakhir, ini adalah permulaan. Kemungkinan akan dibawa, tetapi ini adalah bergantung kepada kes 71 yang kes hari itu pun yang kita sebut tu kes-kes yang bau-bau sama. Yang mana rakyat kita datang ke negara kita, orang luar, keluar negara, pergi umrah, berhenti kat Syria, beri sokongan. Ini sebenarnya yang mana bagi saya section-section fasa-fasa yang dalam langkah-langkah khas ini menekankan kepada keadaan yang kemungkinan berlaku dan tindakan yang perlu diambil oleh pihak berkuasa. Silakan insya-Allah. Barisan Nasional bangun sebelum waktu makan. Dia kata ni perang. Apa kita nak sibuk tentang soal hak asasi manusia? Itulah hujah yang digunakan oleh Amerika Syarikat bila dibuka Abu Ghraib. Dah kamu nak ikut mereka? Dah, kalau tak nak ikut, pertahankan hak asasi manusia, tentukan keadilan itu terjamin, dan hanya orang yang sah terbukti bersalah barulah dikenakan tindakan. Bukan macam sekarang. Ya, salam. Saya nak betulkanlah pemikiran pengerang ni, dan saya cukup duka cita. Seorang yang sepatutnya dilatih. Saya bagi Syalam belum cakap. Janganlah perasan seorang. Syalam pakai cili ke? Syalam pakai cili. Dia lupa langsung. Ini masalah mentaliti. Ini adalah masalah dia. Syalam. Bila masalah ni, Masalah Syalam ni dia ingat dia seorang wakil rakyat. Orang lain bukan wakil rakyat. Ni masalah Syalam. Jawab soalan dia. Dia seorang wakil. Duduklah Syalam. Duduk Syalam. Duduk. Dia Syalam. Apalah Syalam. Jawab soalan dia. Duduklah Syalam. Bagaimana wakil rakyat tak mempertahankan hak rakyat? Orang membahas pun tak boleh. Kalau tak semua tak boleh. wakil rakyat, dia seorang nak cakap. Apalah Syalam. Takut ke Syalam? Syalam takut ke Syalam? Syalam takut ke Syalam? Syalam takut ke kalau Barisan Nasional bercakap? Apa ni Syalam? Semua tak boleh. Duduklah Syalam. Tak ada hormat. Ya Muhammad. Ya Muhammad lain duduk semua. Ya. Syalam. Ya. Beberapa kali kita ingatkan peraturan untuk mencela, bukannya untuk berbahas. Kita ada peluang untuk berbahas. Jika yang sedang berbahas mengalah, baru boleh kita mencela, bangun dan dipanggil oleh pengurusi untuk mencela, bukan untuk berbahas. Ya, saya belum habis lagi Salam. Ya, act of terror dalam Dewan. Ya. Act of terror dalam Dewan. Jadi sila pengerang. Sila. Datuk Speaker. Duduklah Syalam. Datuk Speaker. Tak malu cakaplah lepas ni. Beritahu pada Baling lah. Janganlah ingat nama mak saya pula dalam Dewan ni. Mak ni asal Datuk Speaker. Sikit. Kalau nak jawablah dengan hujah. Ni nak mak saya mak Johor Bahru juga. Ya. Jadi sebab Sekretariat telah memberikan satu perbahasan secara terperinci, memberikan pandangan secara terperinci tentang isu individu dengan
majoriti, iaitu kalau kita lihat sebagai kepentingan awam menentang kepentingan individu. Dan saya nak sebut di sini Ketere dan juga Tuan Speaker, tidak ada negara hari ini yang boleh meletakkan keutamaan kepada hak asasi bila bertentangan dengan isu terorisme keganasan. Kita tengok bukti-bukti undang-undang dalam negara-negara. Saya dah sebut semalam, saya sebut juga hari ini. Australia Anti-Terrorism Act 2005, US Patriot Act 2001, Canada's Anti-Terrorism Act 2001, Prevention of Terrorism Act India 2002, New Zealand Terrorism Suspension Act 2002, kemudian United Kingdom Anti-Terrorism Crime Security 2001. Dan kita tengok juga Singapura. Pada hari ini memang terbukti dalam setiap isu-isu ini sentiasa dibawa isu hak asasi. Dan setiap kali pergi ke mahkamah, setiap kali berbicara dalam semua dewan-dewan, bila berbicara dalam tempat-tempat kumpulannya, pemimpin-pemimpin ahli-ahli politik dan wakil-wakil rakyat mereka, sama ada yang berlaku daripada pihak memimpin ke pihak membangkang, dalam semua negara isu yang sama sentiasa dipertikai dan isu yang sama sentiasa dijawab, iaitu kepentingan awam adalah diutamakan daripada kepentingan individu dalam isu terorisme peganas. Itu saja. Jadi kalau disebut oleh sahabat-sahabat saya tentang hak asasi, saya faham. Mereka mahukan hak asasi, saya faham. Tetapi mentaliti pembangkang ini kena berubah dalam isu pengganas. Kalau nak bercakap isu hari-hari itu saya terima, tetapi dalam isu pengganas kita tidak boleh kompromi kepada pengganas. Kita tidak kompromi kepada komunis, kita tidak boleh kompromi kepada pengganas, sebab hari ini pengganas kadang-kadang lebih pandai, lebih bijak daripada kepimpinan negara, lebih bijak daripada orang politik, sebab gerakan mereka gerakan yang kita tidak kenal. Jadi saya dah cakap semalam, sepatutnya akta-akta ni kita tak payah bahas, kita sokong saja sebab kita bukan pengganas. Kita bukan pengganas. Tetapi kalau kita mempunyai niat berfikiran seolah-olah kita pengganas, mungkin kitalah yang takut kepada akta-akta. Kami Barisan Nasional tak takut, Tuan Speaker. Sebab kami tahu kami bukan pengganas. Kami tak ada niat nak pengganas. Jadi tak ada kena mengena isu hak asasi itu yang kami nak takut. Jadi saya pun prihatin kepada isu pembangkang, tetapi saya rasa isu pembangkang ni sebab dia pembangkang, sebab kata Ketere, dia bukan memimpin negara, dia tak faham tentang isu ideologi pembangkang, ideologi pengganas. Silakan. Terima kasih. Fasal itu bolehlah pembangkang marah, tapi ada dah jadi satu akta, kita menerima. Dan hari ini perkara yang sama. Takkanlah sebagai rakyat, kita yang mewakili rakyat secara proses demokrasi, sebagai majoriti mahukan undang-undang ini atas perbahasan hari ini, kita telah dituduh seolah-olah menepikan hak asasi. Inilah masalahnya. Kalau inilah mentaliti pembangkang, apa kurangnya pembangkang dengan teroris? Apa kurangnya pembangkang dengan teroris? Iaitu kalau tidak boleh sistem yang betul, kalau saya kata apatah kalau pembangkang macam teroris, janganlah sensitif. Saya berbahas, berarti terorisme itu tidak mengikuti pertukaran kerajaan melalui sistem yang ada, iaitu pilihan raya. Tak akanlah bila pilihan raya kita lakukan dan kita adalah majoriti, pembangkang marah kerana kerajaan mahu mewujudkan undang-undang yang dapat membantu rakyat sebagai preventif. Itu sebabnya Tuan Speaker, saya tahu pembangkang ada kebebasan nak bercakap dalam dewan. It is your floor. But ini adalah floor saya, dan saya berhak bercakap apa yang saya mahu bercakap atas kuasa saya mewakili rakyat Pengerang. Ini adalah demokrasi. Tetapi pembangkang bila kita bercakap tak boleh, dia bercakap boleh, dia langgar peraturan, semua boleh. Inilah mentaliti pembangkang yang saya tanya pada pembangkang. Adakah ini juga mentaliti yang berlaku kepada mereka yang disebut sebagai teroris dan pengganas? Adakah ini mentaliti mereka? Dia tidak boleh ubah kerajaan cara yang betul, dia menggunakan pendekatan yang sebagai contohnya yang berlaku pada ISIS.